Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita menyambung lagi kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita malam ni masuk kepada satu Nabi yang baru, iaitu Nabi Ayyub AS. Ya, Nabi yang dipuji dengan bila kita sebut tentang Nabi Ayyub, kita akan ingat tentang apa? Tentang kesabaran. Ya, kisah kesabaran yang tertinggi ada pada kisah Nabi Ayyub AS. Ya, baik. Bulan lepas saya tak main, anak demam dua-dua. Ni seorang dengan adik seorang, berganti-ganti musim sama kot lah ni, tuan-tuan. Berganti-ganti, dia macam pas pattern. Hak ni demam baik, hak ni pula ni sambung-sambung. Baiklah, kita teruslah. Okey, baik. Baik, kita mula no. Ibn Ishaq berkata bahawa Ayyub, iaitu Nabi Ayyub, merupakan salah seorang daripada bangsa Rom. Nabi Ayyub ni bangsa Rom. Senang abang bahasa orang kampung kita kata Nabi Ayyub ni orang putih. Ya, orang putih bangsa Rom. Sebab apa? Dia keturunan Aish. Nabi Ishaq ada dua orang anak. Kita cerita itu, ingat tak? Nabi Ishaq ada dua orang anak, seorang Yakub, seorang Aishu. Kan? Ingat tak abang je? Aishu yang cerita pasal bulu tengah lebat tu. Kan? Aishu yang kita turun bangsa Rom, Yakub turun bangsa Israel kan. Jadi Nabi Ayyub keturunan tu, keturunan Aishu, bangsa Rom. Ataupun kita nak terjemah bahasa mudah ni, orang putih. Ya? Baik. Jadi baru kita clear, bukan semua Nabi Arab. Bahkan dalam 25 orang Rasul, yang Arab 4 orang sahaja. Ya? Dalam 25 daftar Rasul itu, yang Arab 4 orang saja. Ya? Baik. Okey. Dia ialah Ayyub bin Mahush bin Zarrah bin Al-Aish. Itu kata Aishu. Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Ibn Asakir menceritakan bahawa ibu Nabi Ayyub ialah anak perempuan Nabi Lut. Anak perempuan Nabi Lut yang beriman tu, yang baik tu. Ya. Ibu Nabi Ayyub ialah anak perempuan kepada Nabi Lut. Ada juga berpendapat bahawa ayahnya adalah seorang yang beriman kepada Ibrahim pada hari ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api pembakaran yang memang disediakan untuk membakar Ibrahim, tetapi Ibrahim tidak terbakar. Ya. Namun pendapat yang lebih popular ialah pendapat yang pertama. Baik. Maka dia kata ada dua kaul. Satu kata mak dia keturunan Nabi Lut, anak Nabi Lut. Satu lagi kata pak dia lah yang beriman dengan Nabi Ibrahim masa Nabi Ibrahim keluar daripada api tu. Tetapi pandangan yang kedua tu tak kuat, dia kata. Kita sendiri pun, kita duk mengaji kitab ni, kita boleh counter dah. Kita boleh nampak tak kuat. Sebab apa? Ada hadis Nabi, fa'amanahu Luta. Lepas Nabi Ibrahim keluar daripada api tu, yang beriman kepada dia seorang ya, Nabi Lut. Jadi tak ada lelaki lain dah yang beriman. Jadi pendapat yang pertama tu tertolak. Yang kedua lebih kuat. Mai mana boleh jadi dua pendapat ini? Saya yakin ketika mana menterjemah perkataan ibu bapa tu, ada ulama yang mengatakan jurai bapa. Jadi itu yang menyebabkan jadi bapa dia beriman kepada Nabi Ibrahim tu, sedangkan yang sepatutnya ibunya. Tak apa, clear. Baik. Yang sahih ialah Nabi Ayyub termasuk dalam garis keturunan Al-Aish bin Ishaq. Ya. Menurut satu pendapat bahawa istrinya bernama Lia bin Ya'qub. Ada juga berpendapat bahawa istrinya bernama Rahmah bin Afratsim. Menurut pendapat yang lain bahawa istrinya bernama Lia bin Yusuf bin Ya'qub. Inilah yang lebih masyhur. Dan kerana itulah kami kemukakan di sini. Kemudian selanjutnya kami sebutkan pula kisah para nabi dari kalangan Bani Israel setelah menuturkannya. Dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal dan berserah diri, dia kata. Bermaksud apa ni? Maksud Ibn Katsir ni, dalam banyak-banyak kaul pendapat, nama itu bin itu, nama itu bin ini kok manapun kesudahannya, Allah lebih mengetahui. Maksudnya satu persoalan nama ni dia bukan isu besar. Ya, sebab itu mereka ambil rujukan Israeli riwayah yang la nusaddiq wala nukazib. Kita tak kata betul, kita tak kata salah. Sekadar nama. Jadi
banyak sangat rujukan nama ini, maka kata Ibn Katsir akhirnya kebenaran milik Allah. Itu manhaj dia lah. Selalu kita jumpa Ibn Katsir akan tulis macam tu kan, selalu kita akan jumpa bila mai perselisihan yang ringan begitu, yang tak melibatkan akidah, maka Ibn Katsir akan lebih linear dan dia akan cakap begitu. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Okey. Ulama ahli tafsir, ahli sirah dan ilmuwan yang lain menuturkan bahawa Ayub adalah seorang lelaki yang kaya raya. Ini asal aja. Nabi Ayub seorang lelaki yang kaya raya dan berbagai macam harta dan kekayaan, baik berupa binatang ternak, tanah pertanian yang membentang di daerah Harran. Harran ni di mana sekarang? Di Syria. Harran. Ibn Asakir menceritakan bahawa semua itu ialah milik Ayub. Dia mempunyai anak dan anggota keluarga yang sangat ramai. Lalu semua kekayaan itu diambil daripadanya. Lalu fizikalnya diuji dengan berbagai jenis penyakit, sehingga tidak ada satu pun anggota tubuhnya yang sihat kecuali hati dan lidahnya. Maknanya Nabi Ayub mula-mula kaya, sihat, semua cukup lengkap, anak-anak pun ramai, harta banyak. Tiba-tiba Allah tarik satu demi satu nikmat yang ada padanya. Sampai dalam ni Ibn Katsir kata apa? Tak tinggal apa pun, melainkan yang sihat cuma hati dan lidahnya sahaja. Dengan hati dan lidah itulah Ayub selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaannya yang sebegitu, dia tetap bersabar dan tabah serta tetap selalu berzikir kepada Allah pada siang dan malam, pagi dan petang. Ayub menderita sakit sebegitu dalam waktu yang cukup lama, hingga dia dipencilkan dan diusir dari kampungnya, serta diusir keluar dari serta diusir ke tempat pembuangan sampah. Tidak ada seorang pun yang menaruh kasihan kecuali istrinya. Baik. Sekali dia akan cerita sekali dia akan cerita lagi panjang. Ni dia bagi macam thesis statement, dia bagi ringkasan dulu satu-satu poin, sekali dia akan pergi lagi panjang. Istrinya tidak henti-henti mengurus segala yang diperlukannya, termasuk membantunya membuang hajat. Ini isteri Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub alaihissalam orang putih, dan dia kaya, hidup di wilayah belah-belah Rom Timur ni, di Syam, di Harran. Kemudian dia diuji oleh Allah sampai satu demi satu penyakit dia kena. Lagi kita akan pergi detail penyakit dia apa. Dan yang sihat tinggal cuma lidah dan hati, yang itulah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Memang bila mana kita sakit, antara kekuatan kita ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat yang paling ringan diucapkan sebenarnya ialah kalimat apa tuan-tuan? La ilaha illallah. Hatta kalimat tersebut kita boleh ucap walaupun dalam keadaan mulut kita tertutup. Tuan-tuan cuba sebut astaghfirullahalazim, mulut tutup, tak dapat. Sebutlah ayat lain, mulut tertutup, tak dapat. Tapi la ilaha illallah tuan-tuan boleh sebut dalam keadaan mulut tertutup. Maksudnya dia ringan, tetapi timbangan dia cukup berat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang kalimat yang ringan diucapkan, tetapi timbangan dia lebih berat daripada seluruh langit dan bumi. Kalimat apa? Subhanallah, subhanallahil azim. Alhamdulillah memenuhi timbangan, tamlaul mizan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sempurna. Zikir yang Nabi ajak kita yang cukup sempurna. Dan istighfar juga, dan selawat juga. Inilah jangan kita buang langsung dalam kehidupan kita. Bangun pagi sebut, bangun pagi doa alhamdulillah apa semua dulu, kemudian nak keluar kereta tu subhanallah, subhanallahil azim. Cukup kan? Sebab kata Nabi, kalimat yang ringan diucapkan tetapi sangat berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah berat terang mana? Subhanallahil azim, tetapi sangat berat di sisi Allah timbangan dia. Kalau alhamdulillah sambung pula, memenuhi timbangan lagi. Jadi kita jadikan amalan kita banyak-banyak zikir. Dan bila kita sakit tuan-tuan, memang kita kena banyak istighfar. Dan istighfar ni selalu saya sebut di surah ni, kebetulan istighfar the most powerful istighfar ni. Sebab tu kalau kita solat istisqa pun, kita
dalam khutbah istisqa kan, solat minta hujan, kita gantikan istighfar kan, 9 kali dengan 7 kali kan. Khutbah pertama 9 kali mula istighfar, khutbah kedua istighfar mula 7 kali istighfar. Sebab ayat Quran surah Nuh ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istighfar menurunkan hujan. Sekarang musim panah di belah Eropah, mereka mengalami suhu panah yang tak pernah dialami sepanjang 30 tahun seingat saya. Saya pun tengok dekat ADHD itulah, channel YouTube ADHD tu, bagus channel tu. Kita tengok, dia semua bagi fakta-fakta. Bahkan orang Eropah yang tak berapa sedia dengan suasana panah yang bahang, dah kena stroke apa, dan ramai dah yang mati pun ya. Dan dijangka suhu panah ini akan lebih bertambah lagi daripada masa ke semasa ya. Dan kadang-kadang panah ni juga dia berlaku sebab apa? Sebab kita juga teknologi kita, elektrik kita. Tuan-tuan pun tahu benda ni, saja saya sebut di kuliah ya. Tuan-tuan pun tahu dah, bila kita masuk satu-satu kawasan kampung panah, tapi dia panah lah. Tapi kalau kita masuk satu-satu kawasan perumahan lah, saya nak compare dengan Kelang, tak ada dia pula perumahan panah, tetapi panah dia panah yang menggigit, panah yang membahang. Kerana apa? Kerana aircon yang kita guna tu menyejukkan rumah kita, tapi kompresor yang keluar tu dia duk sumbang panah di luar. Jadi kalau seluruh tempat itu semua pasang aircon, maka tempat itu suhu dia akan meningkat. Tu ironi dia. Dia menyejukkan kita dalam rumah, tetapi dia memanaskan bumi sebenarnya ya. Dan itulah yang berlaku ya. Bukan kata aircon sajalah, banyak lagi benda lain. Maksudnya meningkatkan suhu kepanasan dunia no? Meningkatkan suhu panas dunia. Baik, jadi kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni musim setahun ni banyak orang kena anxiety. Saya pun kena hari tu kan. Nak kata pulih terus pun tidak. Anxiety ni bukan kata pulih terus, dia on off lah. Dia kena lawan. Tapi kalau dia kena dekat orang perempuan, banyak orang perempuan dia tewah, dia tak boleh. Pasal perempuan dia emosi sama. On the way saya nak main kuliah ni pun tadi ada seorang abang mesej saya. Dia kata, saya dah tak tahan dah ustaz, hidup saya macam nak mati lah. Tengah malam saya rasa macam malaikat maut nak main. Dia tuan-tuan, anxiety ni dahsyat no? Dahsyat. Kalau kita ni seorang yang rasional pun, kalau kita kena, kita jadi irrational juga. Baru pagi tadi satu orang anak murid saya perempuan main teriak serta kat saya, tak boleh tidur lah, apa semua serabut, fikir macam bukan kan. Bila saya selidik, saya consult dia semua, anxiety no? Dia musim ni dia menyerang. Rupanya anxiety ni dia dah menyerang orang bukan Islam lama dah. Penyakit the fear of unknown. Fear of unknown ni anxiety ya. Tapi dalam Islam kita ada hammin, ghammin, kerisauan kepada benda akan datang, ketakutan kepada benda yang lalu, kesedihan, hazanin. Tapi dalam konteks barat dia panggil the fear of unknown ini GAD, generalized anxiety disorder. Banyaklah istilah dia. Tapi yang saya nak sebut the fear of unknown ini, dia pun takut tak tentu hala pasal dia pun tenggelam punca, akhirnya bawa kepada telan pil kan, akhirnya bunuh diri. Kenapa penyakit itu boleh kena kat kita hari ini? Sedangkan kita masih mendirikan solat, kita masih melaksanakan ibadat Islam. Adakah kerana Tuhan telah hilang dalam diri kita meskipun kita kita masih mendirikan solat dan mengucapkan takbir? Itu persoalannya. Adakah Tuhan telah hilang dalam kehidupan kita? Kita beragama tanpa Tuhan, kita menyebut Allah tanpa kita mengenalnya, kita menyembah Allah tanpa kita mencintainya. Bila Tuhan hilang dalam diri kita tuan-tuan, maka kita akan hilang diri kita. Dan bila kita hilang diri kita, maka hidup kita terumbang-ambing. Kita akan takut tak tentu hala. Kata kat orang, saya pun anxiety juga, tak tahu saya pun lebih kurang. Mana nak tahu kan? Tapi ialah kalau kita tanya orang medik, dia akan kata lah, anxiety ni dia main daripada gastrik, main daripada perut. Tentulah kan. Saya pun duk jumpa doktor ramai dah, duk cerita lah. Cuma di sudut Islam kita kena akuinya. Sebab anxiety ni bila dia main, dia akan takutkan kita tentang mati. Yang tu ya, tanyalah siapa pun, dia paling takut mati. Tapi kalau kita fikirkan, kalau kita switch balik pemikiran kita, mati itu bukan kesudahan, tetapi the next destination, maka kita akan sedikit lega kita akan sedikit kurang kesusahan kita kita akan kurang. Percayalah, saya
didik diri saya macam tu ni, nanti yang nak tengok video ni ramai yang anxiety ni, percayalah dia cuma next destination. Takut ke tak takut ke tetap akan hadapinya. Ya, kita jangan minta lah kita nak mati bila lagu mana pun, yang penting kita mati dalam keadaan Allah terima kita, itulah cukup, itu cukuplah. Selebihnya kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati itu sebagai satu juzuk yang kan kita pindah pi kepadanya. Ya, kalau kita ditakuti oleh mati, maka kita tak ubah jadi macam orang bukan Islam. Nah, sedangkan mati itu ialah proses kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak lepas yang tu ya. Nah, untuk tuan-tuan dan juga untuk orang yang tengok ni nanti, ada satu konsep dalam counselling dipanggil ABCDE framework. ABCD framework. Yang ni dia dalam teori apa? Existential ke saya tak ingat. Tapi ABCD framework ni maksudnya apa? A itu activating event, B itu belief system, C itu consequent, D itu dispute, E itu effect. Masalah adalah ni, bila orang kena GERD ataupun anxiety ni, activating event, benda yang activate perasaan itu ialah, contohlah dia nak jatuh ataupun dia jalan pergi mana, tiba-tiba dia pening nak terbalik, itu activating event. So belief system dia apa? Sistem kepercayaan diri dia ni, dia aku nak mati dah, aku ni loser dah, aku ni helpless, tengok anak-anak dah masih kecil, aku tak mampu nak bawa anak aku pergi sekolah, aku duduk di rumah saja, aku takut kat orang ni, aku takut kat orang ni. Tu belief system dia rasa dia loser. Si konsekuen dia akan bawa kepada sakit dia lebih teruk. Daripada dia anxiety kosong, dia bawa kepada anxiety yang melampau, dia bawa kepada paranoid. Dia tengok orang buat status kat WhatsApp, dia rasa macam orang tu kata kat dia, orang tak kata kat dia pun. Tuan-tuan habis sembahyang segi isyak, tuan-tuan kasih mang isteri ramai-ramai, tiba-tiba keluar seorang, dia tengok depa tu tak ada lain kata kat aku tu, tak kata kat dia pun, tapi dia ni dia contoh tuan-tuan, tak kenal siapa kan, tak kata kat dia pun, tapi bila orang nampak berkumpul ramai-ramai, dia rasa macam tu tak ada lain kata kat aku tu. Dia mula rasa macam tu. Dia tengok dekat Facebook orang post, dia fikir ni kata kat aku, ni perli aku, ni sindir aku. Dia akan musik lagi. Tadi apa imam baca dalam sembahyang rakaat kedua tadi kan, cerita tentang apa was-was ya. Dia akan main. Nah, itu si dia. Jadi sebenarnya nak rawat benda ni, saya cerita malam ni rawatan Islam punya kuliah. Ni rawatan kaunseling punya kuliah. Nak rawat benda ni, selalu orang akan rawat activating event tu. Rawat macam mana tak mau bagi terbalik, rawat macam mana tak mau bagi jatuh, rawat macam mana tak mau bagi pening. Salah. Selagi mana dia rawat selagi itu penyakit itu tidak akan hilang. Rawatan sebenar bukan pada tapi pada B, belief system. Sebab tu ada D tu, dispute belief system dia yang kata dia loser, dia lemah. Ubah yang tu, insya-Allah activating event akan pergi sendirinya, dan effect dia akan kembali sedia kala. Contoh lain apa? ABCD ni boleh apply kat benda lain. Belief system dia, orang hitam mesti pi buat kerja apa pun tak jadi, mesti minta anak siapa pun tak dapat. Maka sekali dia minta, dia apply pula dah, dia approach mana-mana perempuan tak dapat, terus dia tak mau minta ada perempuan. Pasal belief system dia macam tu. Jadi kena ubah belief system tu dulu. Sama macam kes anxiety tuan-tuan. Tapi Nabi Ayub lain lah. Nabi Ayub fizikal. Baik. Tapi sampai tahap orang kampung dia usir dia daripada kampung dia dan angkat dia, letak di tempat pelupusan sampah. Tapi ada penulisan moden, ya, penulisan contemporary lah, bukan moden lah, contemporary. Saya tak ingat nama ulama ni, tapi saya biasa baca buku terjemahan Indonesia tu. Yang Arab saya tak pernah jumpa lagi. Tapi buku tu Arab lah, penulis tu Arab. Dia ceritakan balik tentang kisah Nabi Ayub. Dia kata betul, bukan kisah Nabi Ayub seorang, banyak kisah-kisah sirah yang dia rasa gulu, hyperbola sangat. Contoh macam kisah Hindun kemam makan jantung Sayyidina Hamzah. Dia kata betul, Hindun memang buat sesuatu tetapi tak sampai tera tu. Macam contoh Nabi Ayub, dia kata memang Nabi Ayub sakit tapi tak sampailah menggugurkan kredibiliti dia sebagai Rasul. Sebab Rasul ada 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi kalau sakit sampai tahap mencemarkan maruah dia, tak sampai teruk tu, memang sakit tapi tak ada lah sampai teruk sangat. Saya ingat lagi saya baca buku tu masa belajar dulu, tapi saya tak boleh nak quote nama penulis dia, lupa. Tapi buku tu memang wujud, kitab ulama yang tulis. Baik. Jadi kita akan tengok balik dalam, sebab ini penulisan mutakhirin,
Ibn Katsir mutakhirin, mutaqaddimin awal lagi. Yang ulama yang tulis ni muasirin, iaitu contemporary. Baik, tak apa. Okey. Semua ujian dan cubaan itu menambah Ayub, tidak menambah Ayub melainkan membuatnya bertambah kesabaran, ketabahan, pujiannya dan rasa syukurnya. Manusia bila dia sakit, dia dapat satu nikmat yang orang lain tak dapat, yang orang lain tak boleh rasa, dan dia sendiri tak boleh ungkap. Nikmat orang yang sakit ialah nikmat merasa pelukkan Tuhan, nikmat merasa cinta dan kasih Tuhan, nikmat dia merasa ketika mana dia berdoa, dia rasa Allah dekat dengan dia. Bila mana dia meminta, dia merasa Allah pasti akan kabulkan, meskipun esok tu dia tak baik lagi, tapi dia rasa sangat dekat kasih sayang Allah. Dan benda tu dia tak boleh ungkap, benda tu dia tak mampu nak ucap, tak ada bahasa, dan orang lain tak boleh rasa selagi dia tak sakit dan tak menderita. Orang yang menderita dalam kehidupan dia, dia akan merasakan nikmat yang Allah menyayangi dia, Allah concern pada dia, Allah sedang fokus kepada dia. Nescaya bila dia sakit, dia rasakan alam ini macam sunyi, yang tinggal cuma dia dan Allah. Tanyalah orang yang sakit, siapa pun dia akan mengakuinya. Nikmat bila mana dia diuji dengan kesakitan yang lama, ataupun diuji dengan kesengsaraan, kepedihan, kedukaan, masa tu dia rasa alam ni tidak ada melainkan hanya dia dan Allah. Ketika itu, ketika mana dia bangun pun dia mengucapkan puji kepada Allah, dia rokok pun dia mengingati Allah, dia bersujud juga dia ingat kepada Allah, dia menyebut Allah di dalam jaga dan lena dia. Ini orang ketika mana dia ditimpa oleh ujian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang ditimpa oleh musibah itu, mereka akan menyeru Allah, menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring mereka. Tetapi sebaik mereka sihat, sebaik mereka kembali mendapat nikmat, mereka akan melupakan Allah sekelip mata. Ini sifat manusia, tuan-tuan. Tak kata ke orang, sama kita pun lebih kurang, saya pun. Tetapi nak habang kata, sekali kita diuji, itu adalah satu kenangan kita dengan Allah yang tak boleh sama dengan sepanjang kehidupan kita yang sihat. Orang yang sihat, dia menghargai nikmat kesihatan, tetapi dia tak benar-benar rasa nikmat tersebut selagi mana dia tidak hilang nikmat tersebut daripadanya. Kita hari ni bila orang kata kat kita, apa nikmat? Kita akan cakap nikmat ialah mata, nikmat ialah makan. Sedangkan nikmat Allah adalah segala-galanya. Hatta sampai tahap siku, hatta sampai tahap ketiak, hatta sampai tahap buku lali, hatta sampai tahap kentut. Itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada penyakit angin, susah nak kentut, menderita hidup dia, tuan-tuan. Kita banyak bercakap tentang nikmat yang masuk ke dalam badan kita, kita jarang bercakap tentang nikmat yang keluar daripada badan kita. Sebenarnya sesuatu yang boleh keluar daripada badan kita, itu juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang batu karang, dia boleh cerita makna, dia boleh syarah makna ini, dia boleh syarah matan saya ni. Orang yang kena buasir, orang yang kena sembelit, dia boleh faham makna saya ini. Nikmat bukan sahaja benda yang masuk, tetapi nikmat juga benda yang keluar. Nikmat keluarnya dosa, nikmat hilangnya musuh, nikmat terhapusnya dosa-dosa kita dengan kawan-kawan. Benda yang pergi dalam hidup kita juga nikmat. Bukan semua benda yang pergi itu ialah musibah. Maka katakan kehidupan ini, apa makna sebenarnya? Adakah nikmat itu tentang menerima ataupun tentang memberi? Sebenarnya kehidupan ini, kenikmatan adalah tentang redha dan syukur. Bukan tentang menerima, bukan tentang memberi, bukan tentang menghargai atau dihargai, bukan tentang di atas ataupun tentang di bawah. Kalau kita mengatakan kita di atas itu nikmat, orang di bawah tidurnya lebih lena, makannya lebih sedap. Kalau kita katakan orang yang duduk di bawah itu gembira dan nikmat, orang yang di atas kadang-kadang lebih mewah dan lebih dapat senang, apa yang dia nak? Jadi siapa sebenarnya yang nikmat? Nikmat itu ialah orang yang syukur dan redha. Tetapi redha ialah satu ungkapan yang senang diucap mulut, tetapi tak mampu dirasa. Kerana apa? Kadang-kadang kita memaksa diri kita untuk cakap redha. Adakah redha itu perbuatan yang wajib disebut ketika mana kita ditimpa musibah? Tidak. Sebab redha akan datang sendiri bila mana kita ada cinta dan ikhlas. Bila kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya untuk kita, maka kita ikhlas menerima apa pun yang ditetapkan. Di sana letaknya redha tanpa kita mengucapkannya pun. Itu redha. Kadang kita kata aku redha. Kadang redha itu adakah dengan syukur ataupun redha itu dengan pasrah? Redha bukan pasrah. Redha bukan pasrah. Pasrah artinya menyerah. Serahlah aku redha. Tetapi redha ialah syukur dan redha ialah terima. Itu redha.
Kalau redha ialah pasrah, maka kita menerima takdir Tuhan dalam keadaan kita mengungkapkan kita redha, tetapi sebenarnya kita mengalah. Sebenarnya kita rasa macam tak adil. Tak apalah, aku redha lah. Padahal kita tak setuju dengan benda tu. Itu redha yang diucapkan kerana orang suruh, kerana ustaz kata, kerana dia rasa aku perlu sebut redha. Sedangkan redha itu datang sendiri bila mana dia ada ikhlas dan dia kenal Tuhan dia. Tuhan dia bagi kat dia, dia cinta. Apa sahaja yang Tuhan dia bagi, dia seronok menerimanya. Tuan-tuan, Jalaluddin Ar-Rumi tulis dalam Masnawi satu kisah. Kisah ni bukan zaman Nabi, mungkin zaman tabi'in atau mungkin zaman itba'ut tabi'in, wallahu taala alam. Tapi dalam Masnawi Jalaluddin Ar-Rumi nukilkan kisah ini tentang satu orang tuan, dia beli buah-buahan di market ini di Turki. Kemudian bukan di Turki, saya tak ingat di mana. Maaf, buku tu cetakan Turki. Saya tak ingat buku peristiwa tu di mana. Tuan ni beli buah-buahan di market. Kemudian dia panggil satu orang hamba dia. Zaman tu hamba masih ada. Hamba dia mai. Pasal hamba ni terlalu taat kepada dia. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Kisah ni benar ataupun analogi, tapi duduk dalam Masnawi. Dia bukan hadis, dia kisah. Jalaluddin Ar-Rumi riwayat. Bukan riwayat, nukilkan. Maka tuan ni dia kerak buah suap kepada hamba dia ni, tukang gaji dia. Hamba bukan tukang gaji cerita lain, hamba bab lain. Hamba dengan tukang gaji tak sama, hukum fiqh pun tak sama. Hamba kita halal dengan dia, nak gauli dia, tukang gaji tak boleh. Baik. Tapi hamba ni jantan, buah tuan ni pun jantan, suap dia makan. Dia makan seronok nikmat. Maka bos ni rasa seronok bagi hamba dia makan, muka seronok. Dia pun kerak, kupas lagi, dia suap lagi. Maka sedapnya. Kupas lagi, makan lagi. Sedapnya sampai slice yang terakhir. Maka tuan ni kata kepada hamba dia, sedap kau? Sedap tuan, terima kasih, seronok, sedap. Maka dia pun baiklah, aku nak rasa satu. Taklah slice yang terakhir tu dia makan-makan. Punya pahit. Pahit ni tak tahu nak habak dengan bau tak tahu satu macam lah. Saya pun tak mau, saya baca buku tapi tak sedap lah. Maka tuan ni kata kepada dia, hang makan setengah jam tadi yang aku duk suap hang tu selama ini, hang duk rasa macam ni punya tak sedap. Kenapa hang tak habang? Dia kata, bila mana tuan aku yang aku cinta, yang aku kasih, yang sentiasa memberikan aku benda-benda yang sedap selama ini, sekali dua dia bagi aku rasa yang begini, aku akan rasa dia sedap juga. Aku apa saja yang datang daripada tangan Rob aku, Rob ni tuan sebenarnya, Rob ni bahasa Arab tuan aku ini, maka belagu mana rasa dia pun aku rasa sedap. Saya fikir ni analogi kot. Dia nak bagi tahu, bukan satira, analogi kot. Apa nama ni, metafora tentang hamba dan Tuhannya. Dia buat dalam bentuk cerita. Yang dihulur nikmat kepada kita selama ini sedap, takkan satu dua mai kita terus nak mengungkit dan mengatakan tak sedap. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, sungai bila dia mengalir sampai ke laut, dia bergabung dengan laut, dia akan disebut laut, dia takkan disebutkan sungai lagi. Begitulah cinta hamba dengan Tuhannya. Bila telah bersatu, dia hilang diri dia dalam lautan cinta Tuhan dia. Dia tak disebut nafsi-nafsi lagi. Tapi benda tu hari ni dia desakan lagi lah. Perbahasan tentang kesufian ini dia memerlukan disiplin. Sebab kalau tidak, orang akan sampai tahap ghulu, maka dia akan pergi ke tahap yang takut dia jadi wahdatul wujud dan sebagainya. Sedangkan dalam akidah kita ada wahdatul syuhud. Tapi itu perbahasan tentang sufi lah. Which sufi ini bagus. Cuma kadang-kadang orang diguna, dia bawa kepada jalan yang salah, melihatkan macam sufi ni tak betul. Sedangkan sufi itu kecintaan, sufi itu kasih sayang, sufi itu kerendahan, sufi itu merasa adanya Tuhan dan merasa hilangnya diri. Itu tentang kesufian. Sufi bukan tentang cakap orang, sufi bukan tentang maki orang. Begitu juga salafi, begitu juga pro sunnah ke apa ke. Hadis geng-geng pro sunnah yang dianjurkan hadis-hadis sahih, tak ada satu hadis sahih pun yang suruh kita maki orang dan fitnah orang. Orang golongan sufi yang ajak kita untuk lembut, tak ada satu ajaran sufi pun yang suruh kita cakap orang, cerca orang. Tak ada sebenarnya. Jadi kita nak duduk di mana dalam dunia yang penuh fitnah ini? Nak memasang bendera mana-mana fikrah, ataupun nak jadi sebagai hamba Allah yang menyerah, dan berdoa kepada Allah dalam segala kecelaruan ini, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Apa yang baik yang datang daripada mana-mana fikrah yang
yang diiktiraf ini, kita terimalah. Apa yang buruk daripada mana-mana fikrah ini, akhlak mereka ke apa-apa, jangan salahkan nama mereka itu. Kita tolaklah. Baik, sambung no. Semangat dalam ni. Benar? Okey Turki tadi, Turki. Terima kasih bangunnya. Saya takut silap. Tu, ni pun anxiety juga. Saya anxiety jadi aku ni. Bila saya kuliah, saya takut silap sebut sekali lagi. Orang kata aku jadi ke tu. Tapi bagus juga benda tu kan. Benda tu jadi bagus juga. Kadang saya sebut, saya sengap silap ni. Saya kata, minta maaf kalau saya silap lah. Saya akan jadi lagu tu. Jadi saya fikir 2 kali, benda tu jadi bagus. Saya baru tulis satu buku, saya sebut. Setiap kuliah saya sebut. InsyaAllah nak terbit minggu depan, tuan-tuan support Islam, Muslim dan krisis. Satu penulisan kritikal. Saya tulis dah sekerat. Lepas tu saya jadi takut. Lagi kalau orang cerca aku, orang kecam aku macam mana ni. Saya patah balik, saya buat pula satu-satu footnote. Wish bagus lah. Saya fikir-fikir balik, ada hikmah juga anxiety ni. Dulu saya punya buku tak ada footnote, ada reference saja di belakang. Tapi sebab itu buku motivasi diri lah. Tapi dalam buku yang sekarang ni, dia adalah buku pemikiran, kritikal dan juga sejarah. Maka saya masuk footnote satu. Sekarang dalam proses design cover. Minggu depan kot insyaAllah nak release. Tuan-tuan doalah, ISBN dah dapat kelulusan dah, Alhamdulillah. Baik, itu cerita dah bila kita sakit, tuan-tuan. Duduk. Baik, dia pergi mengaji Quran ni. Kemarin dia teriak hari pertama. Saya kata kalau pergi hari kedua tak teriak, bawa ikut kuliah. Dia tak teriak orang ni. Jadi saya kena bawa orang kan. Reward and punishment. Tuan-tuan ada anak-anak yang tak apalah, nanti panjang cerita tu. Dia panggil HFA, Hyper Functioning Autism. Dia jadi pandai terlebih. Kadang autism ni orang kata kurang kan, tapi ni dia pandai terlebih. Budak kami ada seorang di sekolah, pandai, tapi dia cakap dengan saya, aku lah. Dia panggil cikgu perempuan bro. First time kita rasa macam kurang ajar je budak ni. Tapi lama-lama kita kenal, budak ni baik. Cuma dia otak dia macam tu. Tapi result dia tuan-tuan, matematik, kawan-kawan 3-40. Kalau saya bukan pandai sangat, dia seorang-seorang 80. Kalau saya Inggeris, dia sekat 90. Pandai budak ni. Saya kaji dia lah ni. Saya nak kaji dia, budak ni cerdik. Cuma dia ada certain ability yang kurang. Macam kalau kita main bola, kita sepak bola kat dia kan. Kita orang ada buat kat TikTok sekarang ni, lerek bola suruh sepak kan, dia tak boleh nak agak space, jarak dia tak boleh agak. Bagi bola suruh dia baing masuk bola jaring tu, dia tak boleh agak. Tapi pelajaran dia pandai, tapi komunikasi dia agak teruk. Tapi orang macam ni dia genius. Dia autism, tapi dia autism yang belah sini. Dia autism ni dia ada belah sini yang kurang, yang dia akan efek fizikal sikit. Ada autism yang belah sini, iaitu dia HFA saya kata tadi. Hyper Functioning Autism. Dia part of mild autism. Sebab mild ni pun ada dua, negatif dan positif. Seronok juga tuan-tuan kaji pemikiran ni. Barcelona ni ramai anak-anak kita ni, kadang-kadang kita tak perasan dia umur 1-2 tahun, kita tak perasan benda tu. Jadi kita treat dia macam anak biasa. Rupanya dia memerlukan special need punya treat. Dia bukan cacat, dia bukan apa, cuma dia different. Dia dengan cara dia. Saya kecil-kecil, saya tulis tangan kiri. Bila tulis dengan pensel, tulis ni buku saya comot lah pasal tangan kiri, tulis Rumi, comot lah pensel. Duk tekan, cikgu duk maki hari-hari, pengotok apalah kan. Pedih juga. Tapi nak buat lagu mana, memang kita begitu. Ada tak siapa tangan kiri sama dengan saya? Banjek seorang tangan kiri. Derita bila masuk kelas muzik. Sebab apa? Satu lagi dekat universiti, kerusi tu belah sini. Kita tangan kiri, kan kerusi yang lipat tu, ada meja tu, kita tangan kiri, punya susah nak tulis, tak mesra kiri kan. Okey, orang kiri kena cara orang kiri pula kan. Cara nak treat itu berbeza. Baik, kembali kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub ni pendek lah, tu saya hurai banyak sikit. Okey, baik. Orang yang pertama sekali menderita penyakit gatal ialah Nabi Ayub. Ini kata Mujahid. Wahab bin Munabbih ni saya dah sebut dah dulu. Dia tokoh hadis, ulama hadis di tiga beradik ni. Wahab bin Munabbih salah seorang yang sangat pakar dalam ilmu Israeli riwayat. Ilmu riwayat lama ni dia pandai nak saring yang ni betul, yang ni tambah, yang ni muhuk. Dia pandai. Ni Wahab bin Munabbih. Dia antara tabi'in awal. Wahab bin Munabbih mengatakan bahawa Nabi Ayub menerima ujian pertama yang gatal-gatal kulit ini selama 3 tahun. Baik.
Sedangkan Anas berpendapat bahawa Nabi Ayub menjalani ujian tersebut 7 tahun lamanya. Dia dibuang di tempat sampah milik Bani Israel hingga dikerumuni lalat dan pelbagai macam serangga yang lain. Maka Allah melipat gandakan baginya ujian, pujian dan pahala. Ini yang tokoh muasirin yang saya tak ingat nama, tak maaf. Tapi nanti saya ingat saya akan sebut. Yang kritik tu. Dia kata riwayat ni tak betul sebab riwayat ni terlalu hyperbola. Tapi dia bukan kritik hadis, dia kritik tafsiran ulama, so tak ada masalah. Pasal dia pun ulama. Okey, dia tak kritik matan teks, bukan. Sebab dia bagi hujah akidah kita Rasul 4 sifat, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Walaupun ada hujah ulama lain yang mengatakan 4 sifat itu Rasulullah. Tapi yang lebih masyhur semua Rasul lah. Okay. Tapi dalam Quran sebut memang Rasul itu Allah, tilka rusul, kata Allah, Rasul ini faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah beza-bezakan kedudukan mereka. Ada yang ulul azmi, ada yang kalamullah, ada yang biasa, kan? Memang begitu. Itu antara hujah ulama yang mengatakan memang Nabi Ayub kena ujian ini. Tapi ulama yang rad, yang tak setuju dengan pandangan itu, dia kata Nabi Ayub memang kena ujian, tapi tak ada sampai kena buang sampah, tak ada sampai kena hurung lalat, tak sampai taratu. Sebab dia ada risalah kerasulan. Nabi Ayub bukan Nabi, dia Rasul. Dia termasuk dalam 25 Rasul. Bila Rasul menyampaikan risalah, kalau dia sampai kena hurung rengga, lalat pergi kerumun dia, binatang-binatang di kerumun dia dekat lungguk sampah, dia akan menjatuhkan kredibiliti kerasulan itu. Itu kata muasirin ini. Pun sedap juga untuk kita terima. Saya berlapang dada, saya sertakan tuan-tuan dua-dua arah. Cuma dalam ini tak sebutlah yang saya sebut tu sebab ini zaman mutaakhir ni, dan bukan zaman contemporary punya ni yang lebih kajian lebih menyeluruh. Tapi keilmuan mutaqaddimin dan mutaakhirin lebih lah. Baik. Okey. As-Sa'di berkata daging Nabi Ayub tidak tinggal apa pun kecuali tulang belulang dan otot-ototnya sahaja. Dan keseluruhan sakit itu campur dengan gatai tadi, binatang makan isi apa semua ni, selama 18 tahun lamanya. Isterinya tidak henti-henti mendatanginya dengan membawa abu gosok yang dijadikan sebagai alas tempat berbaring. Setelah keadaan begitu berlangsung begitu lama, anak-anak dia tinggal dia, kawan-kawan dia tinggal dia, sampai kawan-kawan dia kata apa kat dia? Ada 2 orang, satu riwayat kawan dia ada 2 orang yang rapat dengan dia. Tapi saya tak dapat nama. Dan ini insya-Allah kita akan jumpa. 2 orang kawan ni bincang sama-sama mereka. 2 ni yang terakhir, yang paling rapat dengan dia. Mungkin Ayub ada buat benda apa-apa salah kot, sebab itu Allah hantar bala ni kepada dia. Itu kemuncak tu. Barulah isteri Nabi Ayub kata, abang, wahai Ayub, wahai abang Ayub lah, berdoalah kepada Tuhanmu, tentu dia akan menyembuhkan kamu. Tentu Allah akan sembuhkan. Nabi Ayub doa, tentu Allah sembuh. Tentunya. Pasti. Kita pun doa Allah pasti bagi punya. Jangan ada sikit pun prejudis, jangan ada sikit pun skeptikal. Pasti Allah akan bagi. Percayalah, yakin sungguh-sungguh. Baik. Lalu bila bini dia kata, abang, doalah kepada Allah, Allah pasti bagi. Jawab Ayub, aku menjalani hidup aku selama 7 tahun, 70 tahun sihat dan walafiat. Banyak Nabi Ayub kena penyakit ni bila dah tua dah, umur 71 baru kena penyakit ni. Maka bila kena sakit tu 18 tahun, maksudnya masa tu umur dah berapa? 98. Okay. 88. Maka bini dia kata, doalah kepada Allah bang. Maka Nabi Ayub kata, aku telah hidup sihat walafiat dan menerima nikmat selama 70 tahun. Ia terlalu pendek kalau nak diungkapkan, sementara aku merasainya, sementara aku macam ni dia terjemah bahasa Indonesia ni, saya cuba nak bagi bahasa Melayu bagi sedap sikit. Aku telah menjalani hidup selama 70 tahun sihat walafiat. Sementara aku telah bukan telah ni, tidak ni. Sebenarnya macam ni. 70 tahun Allah bagi sihat, aku sabar. Takkan baru 18 tahun aku sakit, aku dah tak sabar. Apa maknanya sini? Sihat juga satu ujian.
Sihat memang ujian tuan-tuan. Confirm sihat itu ujian. Bukan saya kata, Nabi kata, ni'matan maghbun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang ujian kepada manusia, yang selalu menipu manusia. Dan nikmat inilah, ujian inilah yang selalu manusia tertewas. Nikmat apa? Ujian apa? Ujian nikmat sihat dan nikmat faragh, masa senggang. Faragh, senggang. Sebab tu Nabi kata, ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, wasihat apa nama ni, muda kamu syababaka qabla haramik. Sihat kamu, muda kamu sebelum tua kamu. Sihat kamu sebelum datang sakit kamu. Apa nama ni, kaya kamu, ghinaka qabla faqri. Kaya kamu sebelum datang miskin kamu. Wa faraghaka qabla syughlik. Lapang kamu sebelum datang sempit kamu. Jadi lapang itu juga satu nikmat yang menipu, kata Nabi. Ya, baik. Kata Nabi Ayub, 70 tahun aku sihat, baru 18 tahun Allah uji. Kalau letak sebelah-sebelah, sikit sangat yang Allah uji ni daripada yang sihat. No? Macam kita lah tuan-tuan sakit demam, rasa lama sungguhlah demam ni. Lama tahu mana kalau nak bahagi dengan sihat. Sihat banyak lagi lah daripada sakit ni. Tetapi kita akan ingat yang sakit itu. Kita semua pakai ada anak-anak ataupun nak makan ataupun cucu lah kat sini yang kecil-kecil. Lah musim sakit, tak larat. Kadang-kadang kita rasa tak laratnya, ya Allah. Tak larat teraman. No, setahun 365 hari. Paling lama pun sebulan yang kita demam. Kita rasa macam seluruh 1 tahun itu kita demam. Kita rasa Allah uji kita seluruh tahun tu. Sedangkan dalam 365 hari, paling lama sebulan demam, tu ada lagi 330 hari kita sihat. Kita akan lupa benda tu. Tetapi kita akan ingat benda yang kita sakit dan demam tu saja. Itu sifat manusia. Ini Nabi Ayub nak ajak kita. 70 tahun aku sihat, baru 18 tahun sakit. Takkan aku nak minta kepada Allah lah. Malu. Tapi itu maqam Rasul lah, maqam Nabi Ayub. Kita minta lah. Kita minta. Bukan kita tak, aku nak jadi Nabi Ayub, sakit pun tak apa. Dah, minta. Kita kena berubat, kita kena retiang. Sakit Allah akan bagi pahala. Berubat pun Allah bagi pahala. Sakit Allah bagi pahala, tapi jangan minta sakit sebab nak pahala. Itu daripada cari penyakit. Macam mati, rindukan mati pahala. Rindukan mati, tetapi nak usaha ke arah mati berdosa. Tak boleh. Melainkan kata ulama, kalaulah dia hidup dalam zaman fitnah yang dia yakin dia tak mampu bertahan akidah dia dalam dunia ni, dia boleh doa minta mati. Mereka kalau duduk zaman yang kalau aku hidup ni habis aku ni, akidah aku akan rosak, aku akan buka aurat, aku akan murtad, dia doa, ya Allah kalau aku sampai zaman itu aku mati dulu pun tak apalah, boleh. Pasal ada beberapa riwayat dalam Syiar Alamun Nubala jilid pertama, beberapa orang sahabat minta doa macam tu. Bahkan Sayyidina Ali bila dia tengok kepala Zubair bin Al-Awwam, dia kata apa, kalaulah aku mati 40 tahun dulu, maksud boleh. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas dan 2-3 orang sahabat yang lain. Kita boleh rujuk dalam Syiar Alamun Nubala jilid pertama. Ada Imam Zahabi bincang khusus bab itu. Baik. Sambung lagi tuan-tuan. Bunyi lah isyak kan, tapi boleh sambung lagi kan. Baik. Boleh kan? Boleh kan? Baik. Sebab saya nak berhenti sampai tahap doa yang dia bagi ni. Okey. Tidak ada manusia pun yang mahu menerimanya sebagai pekerja. Siapa Nya ni? Bini Nabi Ayub. Nabi Ayub tak kerja dah. Jadi bini Nabi Ayub nak pergi kerja, cari duit kat lelaki ni. Tapi tak ada orang nak terima sebab mereka tahu itu isteri Nabi Ayub, takut berjangkit. Dulu tuan-tuan, tahun 1926 ataupun sebelum lagi Pulau Jerajak, sebelum lagi zaman British, pernah dijadikan penempatan penyakit kusta. Selepas pada tu TB kan, batuk kering pun di situ juga. Lepas tu tahanan penjenayah perang Asia di situ juga. Jarak-jarak sakan tu. Lah ni tempat pelancongan lah kan. Sebab masa tu mereka sangka sakit kusta ni boleh merebak melalui sentuhan, maka mereka kuarantin siap-siap kat situ. 70 tahun lamanya tuan-tuan, barulah saintis dapat tahu yang dia tak boleh merebak melalui sentuhan, maka mereka kembali ke Sungai Buloh, dirawat macam orang biasa. Lama. Lama. So, tapi peringkat awal yang kata kusta ni, mereka anggap mereka sentuh kena kan. Itu menyebabkan mereka perasingkan di Pulau Jerajak. Baik. Saya sambung lagi boleh tuan-tuan sampai saya nak habis sampai doa ni saja boleh
Sebab kalau saya nak pi lagi, dia panjang lagi. Kau saya nak habis terus ya. Dia 2 muka surat ya. Tapi saya cuba tengok macam mana. Kalau tak dan kita sambung bulan depan. Saya cuba nak bagi kuliah saya ni tak mau meleret panjang dan tak mau pendek sangat. Sebab tuan-tuan pun kerja kan, saya pun kerja, tapi tak mau pendek sangat nanti jadi halai balai pula. Saya nak duduk tengah-tengah. Nah, baik. Maka sampai tahap isteri dia pun orang tak mau terima kerja pasal takut kena merebak penyakit semua. Akhirnya last kali dia balik ke isteri dia buat main makanan kat dia. Nabi Ayub tahu dah memang bini dia tak dapat kerja. Susah nak kerja. Tiba-tiba boleh buat balik makanan. Ni main mana makanan ni, adakah bakul keluarga Malaysia ke apa, kan dapat buat mana ni kan. Nabi Ayub marah sampai tahap marah sungguh-sungguh, tanya macam mana hang dapat makanan ni, nak tahu perkara sebenar. Bini tak mahu apa ya. Akhirnya bini dia kat sini Umar riwayat lain dia kata menjualkan salah satu dari 2 kepang rambutnya pada puteri orang terhormat dan ditukarkan dengan makanan yang baik dan banyak. Lalu dibawakan makanan ini kepada Ayub. Dia jual rambut. Tak tahulah orang buat apa zaman dulu jual rambut tu. Tak tahulah. Rambut orang jual tu. Kita tak boleh kata salah pasal yang riwayat jual rambut ni kita jumpa banyak dalam dalam tafsir Quran pun banyak lah, hadis dalam riwayat sirah pun sangat banyak. Jual rambut kepada orang terhormat, mungkin ada lah buat apa-apa kot tu. Baik. Jadi dia tukar rambut tu dengan makanan. Kita jual rambut pakai tak duk tak laku no. Pergi kedai banyak pakai rambut boleh tak? Tak boleh lah. Baik. Mungkin pasal dia jual kepada seorang puteri orang terhormat, mungkin puteri tu tak ada rambut ke kan. Beli dia lekat ke, tak tahu no. Tapi lah kalau rambut guguk pun banyak cara tu kan. Di Shopee tu ada serbuk hitam. Kita spray nampak elok boleh Baik. Okey. Setelah makanan itu dihidangkan kepada Nabi Ayub tolak. Tak mau pasal was-was, syubhah. Takut biniku dapat mana makanan ni. Ni pun satu isu lagi ni, makanan syubhah ni. Ni 1 hari 2 hari ni nasi itik ni. Tuan-tuan dia rasa tak di Sungai Ara ni. Allahu akbar. Macam mana boleh gamak sampai tu tak boleh fikir. Dan kena, siapa dan kena? Nasi itik. Penjelasan telah diberikan tapi tak konkret lah, tak kuat lah. Tak make sense lah kan. Orang hilang sensitif. Mungkin dia budak yang baik, orang yang semayang, tapi sensitif itu tidak ada. Tuan-tuan jenis buah tak? Muda-muda dulu. Dia ada lah saya kenal muka buah saya kaunselor, saya tahu. Saya buah tak tentang muda-muda dulu. Lah pun tak tua-tua mana, tapi saya berkawan dengan orang ramai. Paling baik pun saya kawan, paling jahat pun saya kawan. Saya perangai lagu tu. Sebut ni aku takut kamera ni. Di Danau bawah semua tu, satu Danau lah tu, dia ada tempat masaj, tempat pelacuran banyak. Jadi KL dulu banyak. Di Brickfields ni penuh dengan orang-orang Bangla sekarang. Kalau tempat yang orang Melayu lebih sikit, dia di kita panggil Shanghai. Shanghai ni bukan di Shanghai, dia di Jalan Pasar. Adalah saya tahu lah, semua saya tahu, simpan. Bukan kata jahat, saya seronok pergi kaji, tanya orang nak tahu. Champion semua tu saya tahu, tak mau sebut dia. Lepas tu saya kata, nak mengubah negara ni kita kena pergi sampai ke akar. Bukan simply petik jari kami dapat hari ni, esok kami ubah. Tak semudah tu tuan-tuan. Banyak politik negara yang kita nak lalui. Tak apa, kembali kepada Danau ni. Kalau kita pergi di kawasan tu, tuan-tuan pergi tu naik, tuan-tuan naik kereta pusing, tuan-tuan nampak Hatta di Shanghai saya kata tadi tu, di Jalan Pasar tu pun lagu tu juga. Ni pelacuran ni, tempat pelacuran. Kalau haknya dia adalah hotel-hotel dia tu kan. Kalau yang tu kalau tuan-tuan tak pihak jadi jahat, tuan-tuan jadi baik pun tuan-tuan akan tengok depan mata. Naik hotel dia ada aquarium dia tu, pilih Tapi kita pergi dengan family, kita nampak juga. Kita bukan pergi cari tempat tu, kadang hotel pelancongan biasa pun dia ada. Sebab sektor itu sektor ekonomi dia apa? Sektor pelancongan dia apa? Tak apa, saya bukan nak cerita itu, saya nak cerita. Kalau saya agak biadab, tuan-tuan maafkan saya nah. Kalau rasa macam tak apa sesuai, nanti Abang Jack dengan Zarul kat nah. Saya nak cerita saja nak abang kata kenapa saya nak bagi contoh tu Tak apa, saya cerita dulu. Sensitif tu. Rumah pelacuran ni yang macam-macam dibuat sajikan ni, bawah tu turun, dia tulis apa? Saya ingat sampai sekarang. Kalau saya salah, orang di KL boleh sah kan di Shanghai. Kalau budak-budak muda dia tahu Shanghai ni apa.
Bawah betul-betul Shanghai tu satu market lama, ada satu tangga lift tak gerak dah. Atas tu pelacuran lah. Tapi bukan pelacuran saja, atas tu gangster, atas tu polisi gelap, atas tu snooker apa semua tu. Macam-macam atas tu. Bawah tu turun tangga tu restoran makanan halal. Penuh. Sebelah tu kedai Cina jual teh ais apa semua ni. Tak ada orang. Sedangkan customer semua Melayu. Tak pi situ. Walaupun baru turun buat benda haram, makanan kita jaga. Tu perangai kita. Bak makanan cukup jaga. Jangan restoran makanan halal nak buat rombongan saya boleh tunjuk pi. Pasal saya cerita tu lah. Saya kan buat skrip drama. Jadi kami banyak turun tepi tempat-tempat macam tu nak snap gambar untuk nak bayangkan nak buat skrip. Kan? Itu yang saya boleh keluar drama Nur tu. Saya terpaksa turun lah. Tapi bila saya turun, saya banyak ada ilmu bab tu, bukan ilmu. Info bukan ilmu. Nah, abang kata makan kita cukup jaga. Tapi dalam keadaan kita duk jaga pun tiba-tiba ada 2-3 orang anak muda gamak buat lagu tu yang tu sedih. Bahkan tuan-tuan, dia pun buat lok buka puasa. Jamu buka puasa. Tak tahulah, mudah-mudahan pihak otoriti agama kena ambil tindakan lah. Kalau tidak, kita tak clear tuan. Kalau betul budak-budak tu buat kata betul, dia pun terfitnah. Otoriti agama kena ambil cepat benda ni. Tidak orang marah. Otoriti agama sekarang jadi lagu mana? Tak geram saya pun. Parti Islam. Mula. Ni yang apa nama ni tu, apa perempuan jadi lelaki apa semua tu. Ada orang kata itu tipu ya Ustaz, layar hijau saja. Tak apalah. Otoriti agama hang kena cakap. Barulah kita orang awam kita tak rasa marah ke, kita tak rasa nak fitnah dia ke, nak maki dia ke. Kena cakap, kena respon, kena be responsif. Jangan duk pantau saja. Marah kita kadang sokong lah, tapi tak betul juga kan. Orang awam duk kata macam-macam ni, dia duk pantau. Ya. Penyanyi artis seorang dia kata apa? Aku gelek, dengan gelek dia lah aku dapat duit dengan seorang artis dandut baru ni dia sebut. Orang marah ni maki macam-macam lah. Tak ada apa. Sedih kan tuan. Kurang-kurang kita bukan nak suruh hukum dia, kita nak suruh siasat betul ke salah. Kalau benda tu fitnah, edit saja ke, kita anjurkan pula jemaah kita jangan kata benda tu fitnah. Okey ya. Kita tak mau wujudkan riot, tak mau wujudkan orang kata orang kecam orang, tak mau. Kalau boleh saya nak harmoni saja. Sebab tu nak bagi harmoni, otoriti di atas kena responsif. Dia tak boleh dia tak boleh konservatif, duduk tunggu pantau. Bukan zaman dia dah. Ya. Zaman dulu kan khutbah. Zaman dulu lah, zaman sekarang okey dah. Ya. Apa nama ni? Di luar ni hujan macam nak ribut tu ketik baca. Pada hari yang terang benderang ini. Itu konservatif, dia tak nampak dunia luar lah. Dia kira teks khutbah dia saja. Solat dah. Allah Ta'ala alam. Macam nak habis dengan ayat ni lah. Saya sebut parti Islam tuan-tuan macam marah kat saya. Tak marah. Tuan-tuan kuat apa sini? Tak apa. Saya pun minat juga parti Islam, tapi salah-salah kan. Tak kira parti mana pun kan. Baik. Last kali tuan-tuan, Nabi Ayub doa. Yang ni kita sambung bulan depan lah. Surah Al-Anbiya ayat 83. Inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Saya akan bercerita maksudnya bulan depan. Dan saya ingat bulan depan tuan-tuan kena main, dan saya pun kena main azam kalau hidup. Sebab bulan depan ni menarik. Sebab kita nak cerita pasal rawatan Islam. Sebab apa yang rawatan Islam buat sekarang ni, dia kena based on kisah Nabi Yusuf. Sebab Allah ajak Nabi Ayub dua benda tu essential dalam rawatan Islam. Dan saya bagi teaser, bulan depan juga saya nak cerita sikit pasal fenomena setelah perginya Allahyarham Tuan Guru Harudin. Apa jadi kat rawatan Islam Malaysia. Yang ketiganya saya nak cerita pasal pesulap merah. Tentu tak pesulap merah Indonesia, rambut merah. Fenomena dia di Indonesia sekarang pun menarik juga. Pasal rawatan Islam juga. Wallahu ta'ala alam bulan depan. Mudah-mudahan kita panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa fadal mursalin wa lamal malakatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.